لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi fa'atini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita serta doa kita ianya akan diterima dan dikabul pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah, terjemah bagi kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini diterjemahkan oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyat Al-Fatani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Jadi malam ni kita masuk kepada fasal yang berikutnya. Setelah kita menyelesaikan pembacaan kita pada bab muraqabah, maka malam ni kita masuk pula kepada fasal yang baru, insya-Allah. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata faslun, maka inilah suatu fasal. Dia kata dan lazimkan olehmu akan diri kamu. Dia kata
dengan memenuhkan segala waktu engkau dengan berbagai-bagai ibadah, dia kata. Dan tuan, fasal yang baru kita baca pada malam hari ini, pengarang pada kitab Risalah Al-Mu'awanah ini, dia suruh supaya kita senantiasa memenuhkan waktu kita dengan macam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yakni kita melakukan kepelbagaian amal kepada Allah. Dan amal ni kita nak kena buat banyak, tuan-tuan. Kerana kita tak tahu mana dia amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hak penerimaan amal itu hanyalah pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Dan kerja kita hanyalah melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya setakat buat saja. Tetapi penerimaan itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi SAW dalam bab amal ni, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan memandang rendah, kamu jangan memandang ringan terhadap apapun juga yang namanya adalah kebaikan, kata Nabi. Dan tuan, kerana apa? Kerana kita tak tahu mana dia amal-amal yang kita duk buat ni nanti ianya menurunkan rahmat daripada Allah. Dan tuan, kita tak tahu mana dia amalan yang kita lakukan ni Allah Ta'ala terima kita. Kerana itu, orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada macam-macam golongan. Dan tuan, ada orang yang dia masuk dalam syurga Allah kerana jihad dia pada jalan Allah. Ada orang yang dia masuk ke dalam syurga Allah adalah kerana sedekah dia pada jalan Allah. Ada orang yang dia masuk ke dalam syurga adalah kerana tanggungjawab dia kepada keluarga dia. Dan tuan, tak tahu mana dia amalan yang Allah Ta'ala nanti dia berkenan dekat kita. Sebab itu, tuan-tuan, ada satu cerita di Yaman. Kat Yaman ni ada satu ada satu tempat dimakamkan satu orang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dia adalah Asy-Syaikh Bajailaban rahimahullahu ta'ala. Dan Asy-Syaikh Bajailaban ni, dia mendapatkan kedudukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala pasal apa? Dan kita kalau nak dekat dengan Allah Ta'ala, kalau kita nakkan kedudukan yang istimewa pada sisi Allah Ta'ala, maka sudah pasti jalannya adalah dengan cara kita memperbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi Syekh Al-Bajailaban rahimahullahu ta'ala, dia diangkat menjadi salah seorang daripada walinya adalah kerana dia bersabar dengan isteri dia. Dan isteri dia ni bukan tak baik-baik, cumanya isteri dia ni dia selalu ingat hak tu saja. Dia ingat macam anak ayam lah, yang kita letak dia dekat sebelah telinga. Dia duk bunyi lah, tuan-tuan, ingat kita. Jadi Syekh Al-Bajailaban rahimahullahu ta'ala, dia bersabar dengan karenah isteri dia. Isteri dia ingat, isteri dia kata apa pun pada dia, maka dia bersabar. Dan tuan, barakah daripada dia sabar itu tadi, maka kedudukan dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka di sini kita boleh mengambil iktibar bahawa kita tak tahu manakah dia amalan-amalan yang benar-benar diterima daripada manusia itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata pengarang pada kitab ni, hendaklah kita memenuhkan segala waktu dengan apa? Berbagai-bagai ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, maka perbanyakkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala hingga tiada lalu oleh satu waktu daripada malam dan siang, melainkan adalah bagi habuan daripada kebajikan, dia kata. Dan maknanya setiap daripada waktu-waktu kita jangan kita lepaskan sia-sia, melainkan kita isikan dia dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka pada setiap masa kita dalam keadaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kerana tu ulama diajak kepada kita, antaranya yang diajak oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, kita kena pandai mengubah sesuatu yang kita buat kepada nilaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebagai contoh, kalau perkara-perkara mubah, tuan-tuan, perkara mubah ni lagu mana perkara mubah? Perkara mubah kalau buat tak ada apa-apa, kemudian kalau dia tinggal pun tidak berdosa, tuan-tuan, maka tu adalah perkara yang mubah. Contoh perkara mubah, kalau botol ni dia ada di sini, kemudian dia nak alih botol ini, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, dia baca bismillah tu mubah hukum dia. Kerana apa? Kerana perbuatan yang dia nak buat ni, kalau dia buat pun tak ada pahala, dia tinggal pun tidak berdosa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tu adalah perkara mubah. Jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, alangkah eloknya kalau perkara mubah itu dapat diubah menjadi nilaian pahala pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, lagu mana dia nak jadi nilaian pahala pada sisi Allah? Contoh tadi botol kat sini, kemudian dia nak alih pi sini, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia niatkan itu adalah zikir kepada Allah. Dan tuan, bismillah tu tadi akan dikira pahala pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka dia telah pun apa? Dia telah memenuhkan masa-masa dia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang pergi kerja misalnya, dan tuan, kerja tu dia boleh jadi nilaian ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, cuma dia tak sama lah dengan orang yang pegang tasbih, dia berzikir, kemudian dia baca Al-Quranul Karim. Bentuk dia tak sama, tetapi dia boleh jadi nilaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dengan cara lagu mana dia memperbetulkan dia punya niat dia. Dan tuan, orang yang keluar pergi kerja, kalau dia berniat kerana dia nak cari nafkah yang halal, kerana dia nak tanggung keluarga dia cari duit, kerana dia tak mau berminta-minta daripada orang, maka dia keluar sampailah dia balik semula ke rumah. Kata Nabi SAW, nilaian dia adalah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu kata Nabi SAW, kam min amalin suratuhu suratud dunia jazauhul akhirah, kata Nabi. Berapa banyak Nabi kata amalan-amalan yang nampak macam perkara dunia, tetapi dia akan dibalas pada negeri akhirat. Dan tuan, dia nampak macam benda dunia. Kita keluar pergi kerja kan, kita keluar pergi kerja, tapi yalah ada orang dia pergi kerja pakai smart lah sikit kan. Dia pakai tie, lepas tu dia pakai baju kot, lepas itu kepiah pun dia tak pakai. Dan tuan, kita kalau dekat Malaysia ni, orang yang pakai kepiah, orang yang pakai serban ni biasanya dia nak pergi masjid lah.
Biasanya dia nak pi mendirikan sembahyang, biasa macam tu lah. No. Jadi kita nampak macam perkara ni, bila orang ni dia pakai baju kot, bila orang tu pakai necktie, dia keluar daripada rumah dia, nampak dekat situ macam pekerjaan dunia, tuan-tuan. Tapi bila mana dia berniat kerana dia nak cari perkara yang dihalalkan oleh Allah, dia nak cari nafkah yang halal untuk keluarga dia, dia bersusah payah. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang mengeluarkan keringat dia, tuan-tuan, dia bekerja ni sampai keluar habis dia punya peluh dia, pecah peluh, tuan-tuan, penat dia bekerja. Lah ni pula musim panas, tapi dah tak panas mana kan. Lah ni pun kita risau bawa motor ni, takut dia hujan kan, dia bukan kira nak hujan. Lah ni hari tu dia panas sungguh hari tu ni, masya-Allah, tuan-tuan, dia keluar tu pecah peluh dia. Kata Nabi SAW, orang yang pecah peluh, keluar keringat kerana dia membanting tulang 4 kerat dia, cari benda yang dihalalkan oleh Allah, kerana dia tahu dia ada nafkah, kerana dia tak mau berminta-minta daripada manusia. Tuan-tuan, keringat itu jatuh lalu menggugurkan dosa-dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni yang Nabi SAW kata, berapa banyak amalan yang gambaran dia nampak macam amalan dunia, tetapi dia dibalas pada negeri akhirah. Wa kam min amalin, dan berapa banyak pula kata Nabi SAW, amalan itu suratul akhirah, nampak macam amalan di negeri akhirah. Tuan-tuan, nampak amalan itu macam amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kata Nabi SAW, jazauhu dunia, tetapi balasan dia hanya setakat dunia saja. Tuan-tuan, maknanya apa? Nampak macam perkara akhirah, nampak macam perkara agama, tetapi tuan-tuan, dia bukannya perkara yang diterima oleh Allah Ta'ala. Malah dia hanya pada keduniaan semata-mata sahaja. Tuan-tuan, maka demikian kita nak kena gunakan masa-masa yang ada ni dengan pelbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan tengok bagaimana kita kena mengatur kita punya masa kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, hendaklah kalian mengatur masa kalian. Tuan-tuan, ada masa kita makan minum, ada masa kita bekerja, ada masa kita beribadah kepada Allah, dan ada masa waktu untuk kita bermuhasabah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka nanti kita akan tengok bagaimana kita nak susun masa-masa tersebut. Maka dia kata dekat sini, hingga tiadalah lalu oleh satu waktu pun daripada malam dan juga siang, melainkan adalah bagi habuan daripada kebajikan yang menghabisi engkau akan dia padanya. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita habiskan segala waktu kita ni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cara dia lagu mana? Dengan mempelbagaikan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tadi kita sebut dah, ada masa dia buat ibadat di masjid, ada masa dia berzikir, tuan-tuan, ada masa dia keluar daripada rumah dia, yang tu pun dia niat kerana agama dia. Tuan-tuan, maka nilaian dia adalah nilaian ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata, maka dengan demikian itu, tuan-tuan, maknanya apa? Dengan kita mempelbagaikan ibadat kepada Allah Taala. Dia kata, maka dengan demikian itu nyatalah oleh yang berkata. Maknanya apa? Ada setengah daripada ulama dia kata. Dan apa ulama ni kata? Dia kata segala waktu dan hasil
faedah umur, dia kata. Tuan-tuan, kalau kita boleh penuhkan masa kita ni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umur yang diberikan oleh Allah taala kepada kita, tuan-tuan, umur tu jadi berfaedah. Tuan-tuan, umur tu tadi dia jadi berfaedah. Dia jadi umur tu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu, apa pun juga hak yang kita buat. Tuan-tuan, kita akan baca hadis. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Innamal a'malu binniyat." Adapun semua amalan itu adalah berdasarkan kepada niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kita niatkan semua daripada kerja buat kita ni lillahi ta'ala. Ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita niatkan segala kerja buat ni hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah dia tujuan kehidupan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan juga manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lagu mana jadi hamba pada Allah taala ni? Semua perkara yang kita buat berdasarkan kepada agama. Tuan-tuan, kehidupan ni dia semuanya dengan agama. Tak ada pun yang terpisah daripada agama. Tuan-tuan, nak masuk jamban pun agama aja. Nak masuk bilik ayak ni agama aja. Tuan-tuan, kita tengok Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tuan-tuan, kita dengan Imam Ghazali ni tak boleh dipisahkan lah. Tuan-tuan, pasal apa? Mazhab kita mazhab Syafi'i, kemudian tasawuf kita berkiblatkan kepada siapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Jadi tak dapat dipisahkan tasawuf kita ni dengan apa yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan juga kerana kesesuaian apa yang diperkatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan, jadi Imam Ghazali dia tunjuk kat kita, mula-mula mangkit daripada tidur nak masuk bilik ayak ni. Dan tuan, di situ ada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, bila dah ada dalam bilik ayak pun ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila keluar daripada bilik ayak, tuan-tuan, nak keluar kaki mana, nak baca apa, tuan-tuan, masya-Allah, semuanya diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan kita dia tak berpisah daripada agama ni. Tuan-tuan, kehidupan kita tak berpisah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Supaya setiap masa kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita faham dah, bila kerja ni niat dia kerana Allah taala, kemudian kita buat apa pun dengan agama, tuan-tuan, dengan ini tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata, segala waktu dan hasillah faedah umur. Maka bila kita memenuhkan masa kita dengan perkara kebaikan, maka umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni berfaedah. Tuan-tuan, nanti dekat akhirat besok kita minta tambah umur, bukan kita lah, orang lain. Tuan-tuan, minta lah kita ni bukan tergolong dalam golongan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kerana tu dunia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul amal. Dunia dia adalah tempat untuk kita menanam benih-benih amal kepada Allah. Tuan-tuan, dunia ni adalah tempat jihad. Dunia ni adalah tempat untuk kita bermujahadah. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal,
Bila mana ditanya kepada dia, sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan, kerja dia tak ada benda lain dia buat, melainkan dia kaji ilmu, beribadah, kemudian mengajak khidmat kepada agama, sehingga anak murid tanya dengan Imam Ahmad, wahai Imam, kamu tak berehat ke? Dan apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dia kata, dunia tempat kita bekerja, manakala di dalam syurga esok adalah tempat untuk kita berehat, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, dunia ni no, bak kata tentera, tak tahulah betul ke tidak, tuan-tuan kan. Tapi saya duk tengok apa di kawan-kawan lah jadi tentera ni, dia kata apa? Agi hidup, agi ngelaban. Agi hidup, agi ngelaban. Maknanya apa? Tuan-tuan, selagi mana kita hidup ni, masalah dia akan mai, ujian dia akan mai. Tuan-tuan, kehidupan ni akan terus diuji dan terus diuji. Dan kita kena bermujahadah, kita kena menghadapi segala ujian itu. Tuan-tuan, maka inilah kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia kata, maka segala waktu dan hasil faedahlah umur, dan berkekalanlah, dia kata, berhadap atas Allah Ta'ala. Nah, tuan, maknanya apa? Kalau orang ni, masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala ni, dia gunakan semuanya adalah untuk beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, orang ni lah orang yang berhadap kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Orang ni hati dia senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tadi kita sebut ya, nanti pada hari akhirat besok ada orang yang dia minta dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang dia minta dengan Allah Ta'ala supaya apa? Ditambah dia punya umur dia. Tuan-tuan, supaya umur dia dipanjangkan lagi. Tuan-tuan, kita kan tiap-tiap hari Jumaat kita baca suratul Sajadah. Ada satu ayat dalam surah Sajadah, Allah Ta'ala kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami dah tengok, pada hari ini kami dah dengar dah. Tuan-tuan, apa yang dia tengok? Janji-janji Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa yang dia dengar? Dia dengar semua sekali apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nampak dengan mata kepala dia. Tuan-tuan, kerana tu pada hari akhirat besok, kita takkan dengar orang cakap. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata illa hamsa, kata Allah. Pada hari itu semua cakap bisik-bisik. Tuan-tuan, cakap bisik-bisik ni cakap orang takut-takut. Sebab itu Allah Ta'ala kata, nanti dekat mahsyar esok tak dengar cakap apa dah. Illa hamsa, melainkan hanya bisikan di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, dulu suara dia paling derah. Tuan-tuan, dulu dia lah kok mana pun orang takut dengan dia. Tuan-tuan, tapi pada hari mahsyar Allah Ta'ala kata apa? Hum khasha'u. Pada hari tersebut semuanya menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi bila dia dah tengok dengan mata kepala dia tuan-tuan, sebab itu belum orang kata, belum lagi orang kata mai sampai waktu kita. Maka kita beringat benda ni. Tuan-tuan, satu benda yang saya ajak kepada anak murid saya, benda ni saya nak habaq kat tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kata kat anak murid, kamu kena mengaji sungguh-sungguh. Kemudian kamu kena gunakan masa muda hak yang duk ada ni. Tuan-tuan, sayang waktu muda nah. Waktu muda ni sayang. Sayang pasal apa? Kerana waktu muda lah, dia kuat lagi, ingatan dia pun elok lagi. Gunakan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai orang muda dikuasai oleh orang lain. Ni. Dan sebab itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, Ibnu Abbas kata apa? Siapa-siapa yang nakkan ilmu pada waktu muda, siapa-siapa dia yang nakkan harta pada waktu muda, dan siapa-siapa yang nak jadi apa yang dia nak jadi adalah pada waktu muda, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah.
Tuan-tuan, jadi saya abang dekat apa ni anak murid saya. Saya kata satu kelemahan sifat menyesal ni. Dan kelemahan sifat menyesal ni apa dia? Apa kelemahan dia? Kelemahan dia alert lambat. Dan tuan, dia mai lambat. Menyesal ni dia mai kemudian. Dia tak mai pada waktu orang tu dia lalai. Dan tuan, dia tak mai pada waktu orang tu dia tengah leka dan alpa. Tuan-tuan, tapi menyesal ni dia mai waktu bila dah tertimpa. Tuan-tuan, ni kelemahan sifat menyesal. Dia tak mai awal-awal. Kalau dia mai awal-awal senang, tuan-tuan. Senang kita perbaiki, kita pun duk muda lagi, kita pun tak pi jauh lagi. Tuan-tuan, tapi sifat menyesal ni dia mai lambat. Lambat. Ada orang sampai ke mati, tuan-tuan, baru nak menyesal. Antaranya yang disebut dalam ayat ni, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, pada hari ni kami tengok dan kami dah dengar dah. Kerana tu ya Allah farji'na. Kerana tu minta tolonglah. Balikkan kami semula dekat atas dunia. Dan pasal apa nak balik ke dunia? Na'mal salihah inna muqinun. Kami nak beramal lah ya Allah. Kami nak beramal kerana Allah ni kami dah yakin kepada engkau ya Allah. Dan dalam hadis disebut orang ni nanti Allah Ta'ala akan tanya balik dengan dia. Dan umur lah. Umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya balik. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Adakah umur yang aku berikan itu masih tidak cukup, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia meninggal dunia sekitar umur dia 43 tahun. 43 tahun Imam Nawawi, salah seorang daripada imam besar di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, siapa tak kenal dengan majmu'nya, siapa yang tak kenal dengan kitab Minhajut Talibinya, siapa tak kenal dengan kitab Riyadhus Salihinnya, tuan-tuan, ni semua kitab-kitab karangan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia meninggal umur dia berapa? 43 tahun. Setengah daripada riwayat kata umur dia 45 tahun. Tuan-tuan, dalam meninggal awal tak dan menikah, tuan-tuan. Allah, dia tak dan menikah. Saya tahun 4 dekat Mesir. Masa tu gatai nak nikah lah. Pasal apa? Takut tuan-tuan nanti entah dah habis belajar, nanti esok tak dapat mengecapi nikmat dunia. Macam tu. Tuan-tuan, masya-Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meninggal dalam umur dia 40 lebih macam tu, tetapi kata ulama, lihat bagaimana An-Nawawi dia menghabiskan waktu-waktu dia dengan perkara-perkara yang memberikan faedah kepada umat ini, dan umur dia walaupun pendek tetapi sangat berharga pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semuanya diisikan dengan apa dia? Dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata, dan sayugia bahawa engkau jadi bagi barang yang engkau biasa daripada segala yang beradat, seperti makan dan juga minum dan berusaha kehidupan, akan beberapa waktu yang engkau tentu akan dia. Tuan-tuan, maka kata pengarang pada kitab ni apa dia? Tuan-tuan, segala perkara yang kita duk buat, makan, minum, kemudian segala kerja buat kita, usaha kita, tuan-tuan, maka kita susunkan dia supaya apa? Susun ni tadi supaya dia jadi nilai ibadat satu. Yang keduanya, susun waktu kita. Jangan sampai kita tidak ada masa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kata banyak mana sangat. Yalah tuan-tuan kaya. Tapi tuan-tuan,
Kehidupan Nabi SAW, dia menjadi satu contoh sebenarnya. Dan sebab itu Nabi SAW ni, dia diutuskan daripada kalangan manusia, dia bukan daripada kalangan malaikat. Al-Imam An-Nusafi rahimahullahu ta'ala kata, dia kata, antara kenapa Nabi dan juga Rasul ni, dia diutus daripada kalangan manusia supaya kehidupan itu boleh dicontohi oleh umat mereka. Kerana tu Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh kata, Allah Ta'ala kata apa? Qul, katakanlah hai Muhammad kepada mereka itu, ana basyarun mislukum, aku ni manusia seperti kamu, kata Nabi. Nabi manusia seperti kita. In huwa illa wahyu yuha, kecuali Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan baca sikit sirah Nabi SAW. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi ni dia pernah sedih. Tuan-tuan macam mana Nabi selesaikan dia punya masalah dia. Tuan-tuan, kita ni dalam bab ilmiah, dalam bab keilmuan, banyak benda yang kita tak kaji lagi. Kita banyak tak kaji. Ya Allah, apa ni, subhanallah. Ni mungkin cerita dulu lah kot. Allah mungkin dah berubah dah. Ni cerita di Mesir dulu ni. Di Mesir dulu ni. Tuan-tuan, di Mesir ni sampai pensyarah di Al-Azhar. Dia dia terpaksa buat satu kelas untuk pelajar-pelajar wafidin. Wafidin ni maknanya pelajar luar yang tak bercakap dalam bahasa Arab. Maka dia kena buat satu kelas khas. Buat kelas khas. Buat kelas khas. Dan kebanyakannya dekat situ orang Melayu kita. Yang banyaknya adalah orang Melayu kita. Pasal apa yang ramai orang Melayu kita ni? Tuan-tuan, jenis orang kita ni kalau belajar ni, dia sama je macam kita belajar kat Malaysia ni. Dia nak nota, dia nak buat ringkasan. Dia bukan belajar tu kerana nak mendalami ilmu tu. Bukan semua, sebahagiannya. Sebab itu ada satu pepatah Arab menyatakan apa? Asyhadatu waraqatun. Sijil itu hanyalah sehelai kertas, dia kata. Tasbutu annaka muta'allim. Dia mengesahkan bahawa kamu adalah orang yang pernah belajar. Walakinna asy-syahadah, tetapi sijil itu la tathbutu annaka tafham. Tetapi pepatah Arab ni kata apa? Sijil yang kamu ada tu tidak mengesahkan kamu faham apa yang kamu belajar. Tu dia. Jadi yalah ramai yang tu kita belajar style buat nota apa semuanya tu. Arab tak, tuan-tuan. Subhanallah, Arab tak, tuan-tuan. Saya pun lah ni buat lanjutan apa ni, ijazah pun, tuan-tuan. Geng-geng Arab ni, subhanallah, mereka rajin buat research, mereka ni rajin buat kajian dan sebagainya. Dan daripada mereka ni lah yang kita dapatkan poin-poin yang baru. Tuan-tuan, geng-geng Melayu ni sengap, tak bunyi apa. Kan? Apa yang diberikan oleh pensyarah, itulah yang kita telan. Yang itulah yang akan bakal kita bentangkan nanti dalam Viva kita nanti, insya-Allah. Jadi macam tu. Jadi banyak lagi, tuan-tuan, yang kita tak kaji. Antaranya adalah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata, ana basyarun mislukum, aku ni adalah manusia seperti kamu, kata Nabi. Cuma aku diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Dan kita tengok macam mana Nabi mengendalikan sedih. Kita tengok macam mana Nabi mengendalikan masalah. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana Nabi mengendalikan rumah tangga dia. Tuan-tuan, subhanallah. Supaya apa? Supaya kita boleh mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata kepada pengarang kitab ni dia apa? Segala yang beradat, maknanya yang biasa kamu lakukan, makan minum, berusaha kehidupan, maknanya kamu cari kehidupan kamu.
akan beberapa waktu yang engkau tentu akan dia, susun akan dia. Supaya apa? Tuan-tuan, jadi nilaian ibadat kepada Allah Ta'ala, dan supaya ada masa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, arifillah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kamu kenal Allah Ta'ala pada waktu kamu senang, Allah akan kenal kamu pada waktu kamu susah nanti, kata Nabi SAW. Baik. Kemudian dia kata, yang ni kita baca sajalah. Masa it's a time. Masa dia dah mencemburui kita. Baik, dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada berkekalan serta ihmal daripada amal seperti aurat oleh kelakuan, yakni sifat kepujian, dan tidak baik serta lalai oleh pekerjaan. Dia kata, tuan-tuan, pengarang pada kitab ni dia kata apa? Seseorang itu dia tak akan boleh mendapatkan kebaikan sama sekali. Tuan-tuan, seseorang tu tadi dia tak boleh kekal di atas kebaikan, dia kata. Melainkan apa dia? Melainkan apabila dia tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia tidak akan mendapatkan kebaikan melainkan apabila dia melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, satu cerita lah untuk mengakhiri kuliah malam ni. Tuan-tuan, ada satu orang-orang ni jahat. Cerita ni berlaku pada zaman salafuna as-salih. Satu orang yang jahat. Tapi subhanallah, dalam jahat-jahat dia, tuan-tuan, subhanallah. Kalau tuan-tuan perasan, manusia ni dia jahat gimana pun, pasti ada. Pasti ada dalam jiwa dia satu kebaikan. Pasti ada. Dia jahat lagu mana sekalipun. Ada orang, tuan-tuan, sampai dia jahat, dia memang jahat sungguh. Tapi dia kata apa? Biar kita jahat, tapi jangan larang orang buat baik. Kan? Perkataan tu padu, kan? Kita biar jahat, dia kata, tapi jangan larang orang apa ni buat baik, dia kata. Tuan-tuan, bahkan ada hak yang saya jumpa, gangster memang gila punya gangster. Masjid tak pernah tempuh. Tapi tuan-tuan, kalau orang usik tok guru, kalau orang usik ulama, tuan-tuan, dia orang yang akan mempertahankan dengan tubuh badan dia. Tapi suruh pergi masjid tak mau. Dia kata, nanti lah, tunggu nantilah, bila sesuai nanti saya pergi. Subhanallah. Tuan-tuan, pasti ada kebaikan itu. Tuan-tuan, ni poin yang mana kalau dia dengan kebaikan itu dia akan berhubungan dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, pernah berlaku pada zaman salafuna as-salih, bila mana ada satu orang ketua perompak besar. Dan ketua perompak besar, dia ni memang kaki rompak barang orang, dia pergi ambil hak orang, tuan-tuan. Tapi ada satu dia punya perangai elok dia suka tolong orang. Kalau orang minta tolong dengan dia, dia ringan tubuh badan untuk tolong pada orang. Tuan-tuan, satu hari, lama dah, satu hari ada orang nampak dia tawaf di Baitullahil Haram. Nampak orang ada orang dia ni, ketua penyamun ni, dia tawaf dekat Baitullahil Haram. Tuan-tuan, ada orang yang kenal dia ni ketua penyamun. Dia ni ketua penyamun. Jadi orang pun tanya dengan dia, dah tak jadi penyamun lagi? Lah, tak jadi penyamun. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk, kalau tuan-tuan ingat lagi, yang dia hantar minyak tu kan. Dulu ketua penyamun tak ada, Allah taubat lah dia kata. Lebih kurang macam P. Romli pun gamaknya ambil cerita tu, kan? Sebab P. Romli ni, tuan-tuan, tak tahu, Allah Ta'ala alam lah, kan? Saya pernah dengar cerita P. Romli ni, dia pernah turun di Mesir. Pernah turun bukan belajar, dia tak tahu dia buat apa di Mesir. Malah ada orang yang lama-lama yang duduk di Bursaid, kan? Bila sebut Malizi, zaman saya pergi Mesir akhir-akhir 2003, masa tu lama dah cerita ni, kan? Bila kita pergi kat Bursaid tu, Malizi dia kata, Malaysia B. Romli dia kata. Dia sebut B. Romli. Kenal ya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita B. Romli tu pakai terbus,
cara filem tu macam sama dengan filem lama di Mesir. Kan? Baik cerita tadi. Jadi tengok ni kepala penyamun. Tuan-tuan, tengok tawaf. Lah tak jadi apa ni, tak jadi penyamun. Tak jadi penyamun lah ni. Tuan-tuan, maka orang tanya dengan dia, apa dia sebab kamu dia boleh berubah sampai tara ni? Tuan-tuan, dia kata apa? Mungkin dia kata, dulu ni ada satu perangai hak yang baik dulu ni. Suka duk tolong orang, akhirnya hati ni tersentuh juga untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala dia sebut, orang ni tak akan dapat kebaikan apabila dia lalai dengan pekerjaan dia, dia lupa dengan Allah taala, dia putus hubungan dia dengan Allah taala. Dan orang ni sampai bila pun dia tak akan dapat kebaikan melainkan dia bina hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita semua tergolong dalam golongan orang yang istiqamah dan senantiasa membina hubungan yang begitu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat tu, nanti kita akan sambung lagi. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.